Oke, salam sejahtera. Nama saya ialah Salman Eja Asyiralianu. Saya merupakan pelajar daripada kos sejarah dan nombor matrik saya adalah BA 20110075. Oke, hari ini saya akan membincangkan tentang faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi dan pekerja, serta bagaimana ataupun apakah cara untuk mengatasi faktor-faktor luaran tersebut. Oke, saya akan meneruskan kepada faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga pekerja boleh memberi kesan langsung kepada tingkah laku mereka. Contohnya, ia dipengaruhi oleh faktor negatif ataupun faktor luaran sebuah keluarga. Contohnya, sekiranya terdapat konflik dalam kehidupan keluarga tersebut, ia boleh menjelaskan tingkah laku pekerja di tempat kerja. Contohnya, apabila mereka mendapat tekanan daripada masalah keluarga serta ditambah dengan masalah tekanan di tempat kerja, boleh menyebabkan mereka kurang fokus ataupun kurang memberi perhatian kepada kepada pekerja kepada kerja mereka di tempat kerja ataupun di sebuah organisasi tersebut. Dan tekanan-tekanan yang ataupun masalah-masalah keluarga ini boleh memberi tindak balas negatif terhadap kritikan di tempat kerja dan untuk berinteraksi dengan rakan ataupun majikan mereka. Dan apabila mereka kurang memberi kerjasama yang baik kepada rakan-rakan ataupun kepada majikan mereka, ini boleh menyebabkan prestasi mereka menurun ataupun terjejas. Dan ini akan secara otomatis menjejaskan prestasi sebuah organisasi apabila salah seorang pekerja mereka mempunyai masalah. Manakala kebahagiaan di rumah pula boleh mencapai pekerja yang bermotivasi dan bahagia. Contohnya, apabila seseorang pekerja itu disokong dan diberi semangat untuk bekerja, maka mereka akan lebih termotivasi dan lebih dapat fokus kepada sebuah kerja mereka di tempat kerja. Oke, faktor luaran yang seterusnya ataupun yang kedua adalah persaingan antara syarikat dan organisasi. Contohnya, syarikat yang mempunyai persamaan pengeluaran produk ataupun barangan boleh menyebabkan wujudnya persaingan antara syarikat dan organisasi itu. Contohnya, jika kedua buah syarikat itu mengeluarkan barangan yang sama ataupun produk yang sama, boleh menyebabkan persaingan kepada perniagaan mereka, dan di mana para pembeli akan lebih memilih produk yang murah dan lebih berkualiti berbanding kepada barangan yang mahal dan mempunyai kualiti yang sama dengan barangan yang murah. Oleh itu, perkara ini mampu mempengaruhi pekerjaan sebuah organisasi. Contohnya, apabila barangan yang mereka jual itu ataupun yang mereka keluarkan ataupun produk yang mereka keluarkan daripada syarikat mereka laris dijual karena nilainya yang murah serta barangannya yang lebih berkualiti, akan boleh menyebabkan mereka termotivasi dan semangat untuk bekerja dalam sebuah syarikat ataupun organisasi. Manakala jika sebuah syarikat itu mengeluarkan produk ataupun barangan yang kurang berkualiti dan juga mempunyai ataupun barangan yang mereka keluarkan ataupun produk yang mereka keluarkan mahal dan mempunyai kos yang tinggi untuk membuatnya, namun kualitinya kurang bagus, akan menyebabkan para pembeli kurang tertarik dengan barangan tersebut, dan ini boleh menyebabkan prestasi sebuah organisasi ataupun syarikat terjejas karena
pengeluarannya maafkan saya, karena pengeluarannya maksudnya pengeluaran produk dan barangan mereka tidak begitu berkualiti. Oke, seterusnya faktor persekitaran. Keadaan persekitaran tempat kediaman ataupun tempat kerja turut menjadi salah satu faktor luaran yang dapat mempengaruhi prestasi pekerja. Contohnya, keadaan persekitaran yang kediaman ataupun tempat kerja yang sangat sibuk dan banyak perkara-perkara buruk yang berlaku seperti jenayah, kesesakan lalu lintas, dan juga perkara-perkara yang buruk seperti rompakan dan sebagainya. Dan ini mampu menjelaskan prestasi kerja karena apabila perkara-perkara ini berlaku di persekitaran mereka, tempat kerja ataupun tempat kediaman mereka terutamanya, mereka akan takut untuk keluar ataupun berada di luar lebih lama ataupun pergi bekerja karena takut akan menjadi mangsa jenayah jika terlalu lewat berada di luar rumah akibat kerja yang banyak. Dan perkara ini boleh menyebabkan prestasi organisasi merosot disebabkan pekerjanya mempunyai masalah seperti faktor persekitaran ini. Dan manakala jika faktor persekitarannya baik dan selesa seperti kurangnya jenayah dan perkara-perkara buruk seperti rompakan dan kesesakan lalu lintas, ini memudahkan para pekerja untuk pergi ke tempat kerja untuk melakukan tanggung jawab yang diamanahkan oleh majikan mereka, dan ini boleh menyebabkan pekerjaan mereka dapat dijalankan secara lancar dan tanpa gangguan persekitaran di tempat mereka. Dan apabila maksud sini kita dapat membezakan bagaimana prestasi bekerja ini apabila persekitarannya baik dan buruk. Jika dalam kata lain ataupun pendek katanya, jika keadaan sebuah persekitaran itu baik, maka prestasi kerja mereka akan baik. Manakala persekitaran mereka yang bersekitaran tempat kediaman ataupun tempat kerja yang buruk akan menyebabkan prestasi kerjanya merosot. Dan faktor luaran yang seterusnya adalah fasiliti dan peralatan. Peralatan dan fasiliti bekerja amat memainkan peranan yang penting kepada para pekerja dan sebuah organisasi. Contohnya, kendaraan, tempat kerja, tempat mesyuarat, dan peralatan asas pekerja seperti komputer dan barangan lain seperti pensel dan sebagainya. Apabila mereka kurang ataupun kecukupan peralatan dan fasiliti yang kurang, boleh menyebabkan terjejasnya kerja para pekerja di sebuah organisasi ataupun syarikat. Dan selain itu, perkara ini mampu mempengaruhi hasil kerja dan prestasi kerja sebuah organisasi. Kita dapat dapat melihat contohnya seperti sebuah organisasi ataupun para pekerjanya tidak mempunyai kendaraan yang disediakan oleh organisasi tersebut ataupun kendaraan sendiri untuk pergi bekerja, menyebabkan pekerjanya lewat datang kerja ataupun lewat menghantar hasil kerjanya yang boleh menyebabkan satu kerja itu terkendala ataupun terpaksa ditunda karena kelewatan menghantar hasil kerja itu. Dan ini sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun syarikat.
Oke, kita akan beralih kepada cara-cara mengatasi faktor tersebut. Oke, cara yang pertama yang saya sediakan adalah mengutamakan amalan moral dan ajaran agama dalam sebuah syarikat ataupun dalam diri individu masing-masing. Para pekerja ataupun majikan haruslah memastikan mereka sentiasa mengamalkan dan menerapkan nilai moral dan mengutamakan didikan agama dalam diri sendiri, dan setiap mereka haruslah sentiasa berpikiran positif dan saling menghormati antara satu sama lain. Dan selain itu, dengan adanya didikan agama dan moral dalam diri, kita tahu bagaimana membezakan buruk dan baik, serta bagaimana kita dapat membezakan apa yang sepatutnya kita lakukan dan tidak sepatutnya kita lakukan. Selain itu, apabila kita mempunyai didikan agama yang cukup dan ajaran moral yang cukup, kita mampu menghindari masalah-masalah seperti masalah keluarga, tempat kerja, dan sebagainya. Dan perkara ini turut dapat menghindarkan kita daripada tekanan dan masalah pribadi ataupun keluarga seperti yang saya nyatakan tadi, dan serta tahu menyelesaikan dengan cara yang baik tanpa melibatkan orang lain ataupun perkara-perkara yang buruk. Seterusnya, cara untuk mengatasi faktor luaran ini adalah mengamalkan gaya hidup yang sehat. Saya sarankan pekerja haruslah mengamalkan gaya hidup yang sehat. Contohnya, pekerja haruslah mempunyai masa untuk bersenam dan meluangkan masa cuti dengan perkara yang berfaedah serta dapat menenangkan pikiran mereka. Malah, para pekerja juga haruslah mengelakkan, maksud saya, malah apabila mereka mengamalkan gaya hidup yang sehat, mereka dapat mengelakkan daripada penyakit kronik, tekanan kerja, dan tekanan daripada sekeliling mereka, persekitaran mereka, apabila mereka akan mengamal gaya hidup yang sehat ini. Selain itu, kesehatan fisikal dan mental amat penting dalam sebuah kehidupan seharian kita sendiri. Dan perkara ini turut diamalkan di Jepun dan dijadikan sebagai budaya mereka di tempat kerja, di mana setiap syarikat ataupun perusahaan ataupun sebuah organisasi haruslah mempunyai masa untuk berehat di tempat kerja dan melakukan senaman sebelum menyambung kerja semula. Dan perkara ini haruslah kita contohi dan jadikan teladan kepada di Malaysia pada hari ini. So, ini sangat penting untuk kita sendiri. Seterusnya, yang ketiga adalah peranan penting daripada majikan ataupun ketua organisasi turut menjadi cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Contohnya, majikan haruslah memainkan peranan yang baik dan menjadi ikon kepada para pekerjanya dengan memberi semangat kepada pekerja dan menghargai setiap hasil daripada pekerjanya. Contohnya, apabila pekerja mereka membuat kesilapan ataupun hasil kerjanya kurang memberangsangkan, sepatutnya majikan haruslah memberi semangat dan motivasi kepada pekerja tersebut, bukan untuk sebaliknya bukan menyalahkan mereka dan menyalahkan mereka, dan bukan untuk menghina mereka, mengkritik mereka. Tidak, sepatutnya majikan harus menjadi ikon yang baik kepada pekerja mereka supaya pekerja mereka terhindar daripada tekanan dan supaya pekerja mereka turut termotivasi apabila melihat gaya ataupun personality seorang majikan yang baik. Dan akhir sekali, cara untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah menyediakan fasiliti dan peralatan bekerja dengan cukup dan selesa. Contohnya, setiap syarikat atau organisasi haruslah mempunyai tempat bekerja yang selesa dan mempunyai peralatan bekerja yang cukup. Contohnya, apabila sebuah syarikat dan para pekerjanya tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja, sepatutnya syarikat
ataupun sebuah organisasi ini menyediakan kendaraan untuk para pekerjanya bagi memudahkan mereka untuk berulang balik pergi ke tempat kerja ataupun balik ke tempat kediaman mereka dengan baik dan selamat. Di samping itu, apabila para pekerja sebuah organisasi ini tidak kendaraan untuk menghantar hasil kerja, mereka boleh menggunakan kereta company ataupun sebuah syarikat itu. Dan ini sangat baik dan disarankan kepada setiap organisasi ini untuk para pekerjanya supaya setiap kerja dan hasil kerja dapat dijalankan dengan secara lancar tanpa masalah-masalah seperti ini. Selain itu, setiap organisasi ataupun syarikat haruslah menyediakan peralatan asas untuk bekerja seperti komputer, meja bekerja, ruang untuk mesyuarat, dan sebagainya, supaya mereka dapat menyelesaikan tugasan-tugasan ataupun kerja-kerja daripada company mereka ataupun sebuah organisasi mereka, serta mereka boleh menghasilkan sebuah kerja yang baik dan berkualiti, dan ini dapat meningkatkan prestasi sebuah organisasi apabila hasil kerja mereka sangat berkualiti dan baik untuk ditunjukkan kepada seorang majikan ataupun syarikat-syarikat lain. Dan di samping itu, jika sebuah syarikat atau organisasi tidak mempunyai keperluan bekerja atau peralatan asas bekerja yang cukup mampu menyebabkan prestasi sebuah organisasi menurun disebabkan para pekerjanya hasil kerja para pekerjanya kurang memberangsangkan dan berkualiti, maka setiap syarikat ataupun organisasi haruslah mempunyai kelengkapan bekerja yang cukup dan selesa untuk para pekerjanya supaya dapat meningkatkan sebuah prestasi organisasi itu. Oleh itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.